Selamat tengah malam kepada pendengar Ria 897 FM. Pengalaman yang pertama ingin saya bacakan kepada anda semua ini berlaku. Bayangkan apa yang terjadi di sini. Saya ingin ingatkan anda jangan mudah percaya dan terikut-ikut. Ini datang daripada Hamiza, berkongsi pengalaman beliau. Berhati-hatilah sekiranya kalau kita ingin temankan kawan baik kita, makcik, ibu, sesiapa jua untuk pergi sesi perubatan. Sebab kita tak tahu apa akan berlaku. Teman saya, beliau telah pun menghidapi gangguan yang amat dahsyat ini, yang menakutkan dia sangat-sangat. Dah agak lama dia hadapi perkara berikut ini, yang mana ada nenek bongkok yang wajahnya menyeramkan, yang berkedut-kedut, seringkali akan bersama dengan dia, Casey. Saya ni kawan rapat dengan dia, jadi kebanyakan waktu saya akan luangkan masa dengan kawan baik saya. Duduk di coffee house, kadang-kadang keluar tengok wayang, kadang-kadang setakat chill di restoran dan sebagainya. Beberapa kali itu pernah sekali kita makan waktu malam, Casey. Waktu malam di salah sebuah restoran di Singapura. Saya tanya dia, kenapa dengan kau? Dari tadi aku berbual dengan kau asyik termenung je. Katanya, okey, kau jangan toleh dulu. Jangan toleh dulu. Yelah, apa? Kenapa? Okey, nanti. Dia betul-betul dekat belakang kau pukul 1 o'clock. Okey. Kenapa? Dari tadi kita pergi sana pergi sini, aku mesti nampak makcik ni. Dia ni macam ikut akulah. Kata pendengar kita, anda bayangkan. Dan akhirnya dipendekkan cerita, dapat dibantu. Yang mana katanya di sini beliau berjumpa dengan seorang pakar dan memberitahu. Pakar periksa saya ada ikut dengan teman saya ni. Memang benar ada seorang wanita tua yang ikut ke mana saja saya pergi. Kemudian ke mana saja kawan saya pergi. Jadi bila pakar tu sedang berbual, menjelaskan perkara yang sebenar, saya dengan kawan sahabat baik saya ni berada di rumah pakar, datang nak berubat. Kemudian teman saya tanya, dia ada tak dekat sini? Dekat sini? Dekat sini dia tak ada. Sebab dia tak boleh masuk. Dia takut. Tapi tak apa. Inilah yang berlakunya kesilapan besar. Pakar tu kata, nenek yang ikut saya, seorang wanita tua yang ikut kami ke mana kami pergi, telah pun mendampingi teman saya. Dan katanya di sini memang sangat-sangat nenek ni suka dengan teman saya. Jadi pendengar Ria 897 FM, apa yang berlaku? Dikatakan di sini, pakar ni pun kata, okey, jom kita berubat. Dia mula baca macam-macam bacaan. Dia sembuh dengan minuman air yang dimasukkan dalam mulut. Dia sembuh dengan daun sirih. Dia baca lagi, dia sembuh lagi, dia baca lagi. Akhirnya dia kata, okey, alhamdulillah dah tak ada lagi lah. Dia dekat luar ataupun dah jalan. Kalau dia masih dekat luar, dia dah tak akan ikut kau lagi. Sebab wak dah kunci badan kau. Badan kau wak dah kunci, dah jaga. Dia kalau hampiri, tak boleh.
Jadi pendengar Ria 897 FM, teman saya pun rasa gembira, saya pun rasa okey. Terima kasih pada Wak. Kita berikan sedikit wang, kita keluar daripada rumah Wak. Sebelum keluar, teman saya tanya, Wak, dia ada tak dekat luar, Wak? Kejap, Wak pun buka pintu, jenguk dekat luar, memang tidak ada pun. Jadi pendengar Ria, saya dengan teman saya pun terima kasih pada Wak sekali lagi. Kita pun pakai kasut di bahagian luar rumah, dan Wak ni tak ada buka pintu temankan kita, tak ada. Kita keluar dari rumah, dia terus tutup pintu. Pendengar Misteri Jam 12, anda bayangkan situasi yang dialami pada Tika dan saat itu. Bila keluar, itulah masalahnya. Sebab bila kawan saya berjumpa dengan pakar untuk sesi perubatan, dia datang rumah pakar, nenek ni yang sentiasa ikut dia dah tak boleh ikut sebab depan rumah pakar dah dipagar. Jadi dia nak masuk tak boleh, dia takut, dia duduk dekat luar, berdiri di luar. Jadi anda dah dapat gambaran Bila balik, pakar tu, kita pun ucap terima kasih. Pakar tu, okey, terima kasih sama-sama. Kalau ada datang lagi. Pendengar Misteri Jam 12. Bila beliau balik, sekarang nenek ni nak ikut tuan punya yang pertama. Tapi yang pertama tu dah dipagar, dah dijaga dengan rapi oleh pakar tadi. Dan yang tak dipagar adalah kawan baiknya, iaitu saya, Casey. Saya keluar, saya pun tak perasan, memang tak boleh nampak sesiapa pun. Tiba-tiba rasa macam ringan segalanya. Tidak malas. Dipendekkan cerita, selepas saya rasa tubuh saya ni luar biasa, tenaga yang luar biasa. Nak pergi kerja pun tak malas. Dan akhirnya, selepas saya dapat tahu ni, perubahan yang saya miliki, saya pun bertanya dengan seseorang, rupa-rupanya Casey, nenek tu dah tak ikut kawan sebab badannya dipagar. Tapi nenek tu ikut saya, Casey. Ya Allah, Casey, punyalah takut. Patutlah kebelakangan pada waktu itu saya dapat rasakan. Jadi bila dia dah balik tu, dia dah balik rumah, dia dah mungkin dah bersihkan diri, dah tidur. Katanya di sini saya mula rasa diri saya ni macam lebih luar biasa perasaannya. Malah temannya tu yang kononnya dah baik, dah pulih daripada gangguan seorang nenek tua yang ikut ke mana saja dia pergi. Tapi sekarang masalah ini timbul terhadap dirinya. Dapat tahu bila dia keluar daripada rumah pakar tu, nenek tu sebenarnya memang dekat situ. Cuma nenek ni ada pilihan. Dia nak tunjukkan dirinya pada pakar, pada saya, pada kawan saya. Jadi bila pakar tengok, pakar tak ada apa-apa lah, dah tak apa, boleh balik. Bila balik tu cari, katanya bila balik tu sedang berjalan, nak pulang ke rumah, dia dapat rasakan sesuatu tapi tak pernah fikirkan yang bukan-bukan. Akhirnya dipendekkan cerita, nenek tu ikut beliau balik dan beliau sebenarnya adalah tuan baru nenek yang disebutkan. Jadi anda bayangkan, itulah kisah pengalaman yang diceritakan untuk Misteri Jam 12. Katanya di sini, hati-hatilah kalau nak ikut kawan, temankan kawan, ahli keluarga, sesiapa saja pergi berubat. Kemungkinan kita akan terkena serpihannya. Misteri Jam 12. Saudara, kisah berikut ini ingin saya bacakan. Ini adalah satu pengalaman peristiwa yang berlaku di salah sebuah asrama. Ini asrama terletak di Johor. Dan asrama ini adalah asrama para pelajar universiti di Johor. Lebih tepat lagi bukan universiti, tetapi pelajar-pelajar yang mengambil diploma menetap di sebuah asrama. Dan inilah kisah yang diceritakan tentang gangguan dalam tandas di asrama ini. Saya tak akan sebutkan nama asramanya, tempat mana, lebih tepat lagi untuk diploma sekolah apa, tapi anda dengar kisah dalam rancangan Misteri Jam 12. Di salah sebuah politeknik di Johor. Beliau kata beliau juga adalah seorang penduduk yang menetap di salah sebuah asrama di politeknik ini. Dan politeknik ini memang jauh daripada kawasan-kawasan perumahan dan ia dikelilingi dengan hutan.
Jadi di asrama ini ada sejarah-sejarah pelajar-pelajar yang kena histeria, kena sampuk, kena rasuk. Perkara yang biasa tetapi bukan berlaku setiap hari. Jarang-jarang benda ni berlaku. Jadi apa yang ingin diceritakan adalah berkenaan dengan sebuah tandas dekat asrama saya, Casey. Tandas ni memang dah tahu dah. Tandas yang disebutkan dekat asrama ni adalah tandas di tingkat 3. Tandas tingkat 3 ditutup, semua orang tahu, sebulat suara semua tahu kisah di sebalik tandas ini. Tandas ni bukan calang-calang tandas, Casey. Tandas ni ada penunggu dan barang siapa yang masuk, para pelajar yang masuk akan kena gangguan dan boleh menyebabkan kerasukan dan histeria. Pendengar Misteri Jam 12. Julie berkongsi lagi. Saya yang menetap di asrama ini, memang tandas nombor 3 tingkat 3 ni memang tidak ada orang pun berani menggunakannya bila mendengar kisah di sebalik tandas yang disebutkan. Jadi pelajar ni akan sentiasa menjadi pelajar, yang mana mereka ni sentiasa akan menjadi seorang pelajar yang nakal. Kalau geng dah jumpa geng, member dah jumpa member, mesti macam-macam kita akan buat. Jadi asrama ni adalah asrama untuk pelajar wanita. Tingkat 3 tandas, no, tak boleh pergi, semua tahu tandas tu berhantu. Cuma pihak sekolah tak cakap tandas tu berhantu. Kita semua tahu, Casey. Jadi bila kawan-kawan semua dah berkumpul ramai-ramai, kita pun pada waktu itu bermain permainan Truth or Dare, iaitu beritahu perkara yang benar, yang sebenar, ataupun cuba satu cabaran. Ada kalanya nak beritahu perkara yang benar tu agak rumit. Mereka akan memilih Dare untuk buat satu cabaran, pendengar Ria 897 FM. Jadi pada malam tu saya dengar kisah ni, salah satu bilik para pelajarnya dengan beberapa pelajar dari bilik lain berkumpul bermain permainan Truth or Dare. Akhirnya salah seorang dari mereka dicabar untuk pergi tandas tingkat 3, masuk dalam dan pekik nama kawan-kawan yang bermain permainan ni. Misal kata ada Izati, ada mungkin Lia, ada Hidayah dan sebagainya. Jadi cabarannya, orang yang kena selepas ini, yang kena Dare, dia tak boleh pilih Truth of Dare, tak boleh. Dia Truth of Dare tak boleh pilih, oh aku nak cakap benda yang benar, tak boleh. Dia ada satu katanya di sini permainan ini ada dadu yang telah pun disiapkan, Truth or Dare. Kalau kita goncang dadu, jatuh Dare, kita kena buat Dare. Kalau Truth, kena beritahu apa jawapan yang paling jujur, yang sebenar bila ditanya soalannya oleh teman-teman yang sedang bermain permainan ini. Jadi salah seorang pelajar ni terkena Dare pada malam itu. Salah seorang pun, semua tengah duduk, alamak, nak Dare apa korang fikirkan lah, tolong lah, Dare apa buat apa Salah seorang dari mereka kata, apa kata kau suruh dia pergi toilet tandas tingkat 3? Tak nak, jangan main lah. Apa pula? Kata Dare apa? Belum tahu siapa yang kena. Jadi pendengar Ria 897, bila tanya lagi, okey, boleh pergi tandas tingkat 3, kau masuk dalam, kita semua diri kat luar, kau pekik nama kita satu persatu. Misal kata dalam waktu itu yang bermain permainan ini ada 5 orang. Dia kena pekik nama 5 orang dalam tandas, baru dibenarkan keluar. Itu Dare. Jadi pendengar Ria, budak perempuan ni lah, pelajar ni bernama Ayu. Ayu telah pun terkena menjadi mangsa. Jadi apa yang berlaku? Ayu terpaksa akur, jalan perlahan-lahan, pergi ke tandas. Teman-teman yang lain semua jenguk daripada pintu bilik pintu bilik tidur tu dekat asrama kami. Semua ada berdiri tepi pintu, semua sedang tengok. Si Ayu ni pusing. Dia pusing tengok kawan-kawan yang lain. Waktu tu saya ada bersama dengan mereka, tapi saya tak main. Saya cuma tukang pemerhati saja. Jadi pendengar Ria,
Ayu jalan beberapa tapak tengok belakang. Yang lain semua, "You, pergi, cepat, pergi." Jadi mereka katakan pada Ayu, "Kau masuk dulu, baru kita diri dekat luar." Ayu jalan perlahan-lahan, jalan. Ayu masuk dalam, pintu pun tutup. Semua mereka yang sedang bermain ni, salah seorang daripada kita mengatakan, "Okey, Ayu dah masuk dalam. Jom kita main lagi lah, jom." Saya pun marah. Korang tak boleh gini lah. Tinggalkan dia sorang-sorang. Korang janji apa nak diri depan. Apa nak main lagi? Pergilah tengok. Kau tak main, kau diam lah. Pergolakan, pertengkaran yang berlaku antara saya dan juga rakan-rakan yang bermain permainan Truth or Dare. Ayu dekat dalam. Saya tak sampai hati, katanya. Saya pun jalan menuju ke arah tandas tingkat 3. Tak berani nak tolak pintu. Saya diri dekat luar, sorang-sorang pada waktu malam. Ayu, kau okey tak? Ayu. Tiba-tiba, setelah beberapa kali beliau panggil, dia terdengar sesuatu. Mula-mula dia dengar suara orang bernafas. Ayu, kau okey tak? Ayu. Ida. Beliau cuba memanggil kawan-kawan yang sedang seronok bermain permainan ini. Ayu di dalam tak menyaut, tapi dengar ada orang bernafas. Tiba-tiba, pendengar Ria 897, kata beliau. Seram cerita ni. Baik, muka surat seterusnya. Kata beliau di sini, dengar Ayu pekik, nafasnya begitu panjang yang saya rasa orang biasa tak boleh buat. Mereka yang sedang bermain terus keluar. Ada yang menjenguk daripada pintu bilik, datang ke arah saya. Kenapa? Ayu kat dalam, Ayu. Masih lagi kedengaran Ayu terpekik dengan nafas yang begitu panjang. Kita pun menghampiri tandas tingkat 3. Tandas ni memang tak boleh masuk. Kita semua tahu. Tolak pintu tandas. Dalam tandas gelap kisi. Tak nampak Ayu pun. Ayu, mana kau? Keluar Ayu. Kita takutlah nak masuk. Ayu. Casey, dalam gelap, saya dengan kawan saya nampak Ayu merangkak. Di atas lantai tandas yang kotor, dia merangkak menuju ke arah salah satu kubikel yang ada. Kita cuba hidupkan lampu yang ada switchnya di sebelah kanan saya. Lampu menyala. Pergi dalam, Ayu pingsan. Nasib baiklah Ayu tak kena rasukan. Cuma sekadar pingsan, Casey. Kalau benar-benar Ayu dekat dalam sesuatu perkara berlaku, mungkin kita semua harus berdepan dengan apa yang telah pun kita lakukan. Terima kasih dan selamat tengah malam. Saudara, kisah berikut ini khususnya untuk anda yang gemar ataupun yang mempunyai bilik dan tidur seorang diri dalam bilik. Ini berlaku kepada pendengar kita yang hanya ingin dikenali sebagai Nur. Saya ni anak sulung, mempunyai sebuah bilik untuk saya tidur pada satu ketika dahulu. Jadi beliau menceritakan
dalam bilik beliau seorang diri. Ada kalanya rasa seram. Rasa seram seolah-olah ada sesuatu yang ikori saya. Dan katanya di sini, lazimnya kalau saya balik rumah, saya akan terus masuk bilik, duduk dalam bilik, makan, nak minum, nak main game, nak chatting online. Semua saya lakukan di dalam bilik tidur di rumah saya. Perkara aneh mula berlaku apabila pada waktu malam kadang-kadang saya tengah duduk, tengah baring, dengar seperti ada orang lontar ataupun campak batu-batu kecil. Campak kena tingkap bilik, ketek ketek ketek. Dan kemudian saya pernah nak cari dan nak dapat tahu siapakah angkara yang mana pintu tingkap bilik saya ni kedengaran seperti ada seseorang yang campak batu-batu kecil beberapa kali. Pendengar Misteri Jam 12, itu baru tanda-tanda yang pertama, katanya Nur. Yang paling dahsyat sangat-sangat. Baik, tadi email saya dia agak berkecamuk sikit. Okey, kata Nur, bila dia berada dalam rumah tu, kebelakangan pada waktu itu dah mula ada tanda-tanda yang menakutkan, seperti ada orang campak batu-batu kecil dekat tingkap. Dan ada kalanya batu tu mungkin dia campak tak terkena tingkap sampai masuk ke dalam rumah. Nur tak perasan, saya katanya tak perasan. Bila saya bangun tengah-tengah malam nak pergi dapur minum air, nak buang air kecil, jadi saya akan turun dari katil. Saya pusing sedikit, terpijak banyak batu-batu kecil Casey berada dalam bilik tidur rumah saya, yang mana bilik tidur tu adalah bilik tidur beliau tinggal seorang diri. Adik-beradik yang lain, ada 2 adik lelaki, mereka berkongsi satu bilik. Jadi selepas bunyi batu dilontar beberapa kali, kejadian makin lama makin teruk dan makin menakutkan. Selepas bunyi batu dicampak beberapa kali, saya pun tak nak indahkan sangat, tak nak takut-takutkan diri saya. Saya tetap tidur baring dalam bilik tidur saya yang disebutkan tadi. Kali ini pula benda lain berlaku. Tengah baring sambil wajah saya memandang ke arah tingkap dalam bilik, saya ternampak kain langsi yang ditiup oleh angin. Sekejap ia ternaik atas berkibaran, dia turun balik. Naik atas berkibaran, dia turun balik. Pada waktu itu, bila kain langsi itu naik ke atas sedikit, alangkah terperanjatnya Casey. Saya nampak seperti ada susuk tubuh pocong. Betul Casey, susuk tubuh manusia yang dikafankan, siap dengan kapas pada hidung, wajah pucat, mata pejam, tapi memakai kain serba putih, sama seperti pocong. Ya, katanya di sini sama seperti menyerupai makhluk pocong. Nampak sekali angin tiup, langsi saya ternaik, dan ternampak bila langsi turun, tiup balik, makhluk tu hilang begitu saja. Rupa-rupanya gangguan yang saya alami, kata Nur, gangguan yang saya alami kebelakangan pada waktu itu, sebab saya dah tinggal dekat rumah ni dah bertahun. Cuma baru-baru itulah yang paling dahsyat, kerana orang yang meninggal, ada orang meninggal dekat blok saya, dan orang ni ada pelihara sesuatu, pengamal ilmu ... katanya di sini. Jadi akhirnya setelah berjumpa dengan beberapa orang pakar, pakar itu hanya kata boleh kunci bilik iaitu kunci tingkap biliknya, kunci tingkap koridor, supaya ia tidak terus mengganggu dan tidak membuat jiwa tenteram, katanya di sini. Kisahnya agak panjang, saya dapat baca sedikit saja untuk anda. Saya akan kembali sebentar nanti sebab ada masalah sebenarnya pada mesin pencetak dalam konti ni. Tadi saya baca tersekat-sekat sebabnya toner dah habis, jadi ada bahagian-bahagian tengah baca, tiba-tiba toner habis bahagian tengah tu,
ada dalam 2-3 perkataan hilang, saya kena sambung sendiri. Sebab itulah saya cuba dapatkan ayat dan perkataan yang tepat dalam kisah yang dikongsi sama. Saya akan cuba cari toner di sini dan saya cuba gantikan toner baru. Harap saya akan kembali, tidaklah akan rasa terganggu tersekat-sekat bila saya kongsi bersama dengan anda kisah-kisah dalam Misteri Jam 12. Selamat tengah malam kepada semua pendengar Ria 897 FM. Kiriman email yang ingin saya baca kepada anda, ini kiriman daripada Nur Hasanah. Beliau menceritakan pada waktu itu beliau dengan seorang lagi rakannya sedang memandu daripada Johor nak pulang ke Melaka, dan perjalanan dari Johor ke Melaka diketengahkan dalam rancangan MJ12 ini memandu pada waktu malam. Sebabnya pada pagi itu semua bekerja sampai ke petang. Petang balik berehat untuk seketika, dan dari Johor kita memandu langsung ke Bandar Melaka. Mengambil masa lebih kurang katanya mengambil masa lebih kurang dalam 2 jam untuk berada dan sampai ke destinasi yang disebutkan. Dan dalam perjalanan saya dengan seorang sahabat, kami berdua saja. Sahabat saya yang memandu, saya menjadi penumpang duduk di sebelahnya dan ditugaskan untuk melayan dan berbual dengan dia sebab dia pun mengantuk, takut tertidur. Jadi setelah sejam memandu, perjalanan memakan masa lebih kurang 2 jam lebih lah. Dan setelah 1 jam memandu, teman saya ni ajak saya untuk berehat seketika dekat R&R untuk kita legakan diri sebab dari tadi tahan daripada nak pergi ke tandas dan kemudian dapatkan minuman dan beli makanan cemilan lah untuk alas perut. Jadi kita pun berhenti seketika di salah sebuah R&R. Katanya di sini bila sampai dah letakkan kenderaan, saya dengan teman saya keluar, kita pergi tandas, kemudian kita singgah beli minuman, beli makanan, itu keropok untuk alas perut. Dan apa yang berlaku apabila saya dengan teman saya sedang berjalan kembali menuju ke arah kenderaan kami, saya dapati di tempat duduk belakang ada orang. Tapi pada mulanya saya tak pasti itu adalah kereta kami. Sebabnya di situ ada beberapa kereta yang lain. Mungkin saya tersalah pandang.
Mungkin salah kenderaan. Jadi pendengar Ria 897 FM, lalu kami terus berjalan dan tiba-tiba teman saya ni berhenti di hadapan kereta yang mana saya awal tadi nampak di tempat duduk belakang ada orang sedang duduk. Saya terjenguk-jenguk, tertengok-tengok, menjeling, merenung di tempat duduk belakang dengan harapan mungkin itu adalah kereta yang betul-betul yang saya nampak awal tadi. Teman saya sampai mendegur, kenapa dengan kau ni? Lain macam aja. Saya takkan nak cakap tempat duduk belakang tadi nampak ada orang, nampak hantu. Saya pun tak ada apa-apalah, aku cuma penat je lah. Jadi kami pun masuk dalam kenderaan, teman saya mula memandu dan kita beredar dari situ. Dalam perjalanan lebih kurang lagi 1 jam lebih lah. Selepas 1 jam memandu, berhenti pergi tandas, kemudian memandu lagi lebih kurang sejam lagi lebih sebelum sampai ke kawasan Melaka. Saya ni duduk di hadapan tetapi meremang gesi bulu rumah. Mata saya sekejap-sekejap jeling belakang, sekejap-sekejap tengok belakang, sekejap-sekejap jeling belakang. Sebab saya rasakan memang tempat duduk belakang tu seperti ada sesuatu gesi. Cuma saya tak boleh nampak. Nampak hanya sekali dekat jarak jauh. Bila berada dalam kenderaan kawan saya ni, saya hanya boleh rasakan ada entiti yang tidak baik yang duduk dalam kenderaan kami. Jadi saya pun tanya pada rakan saya lah, kata beliau di sini Hasana memberitahu saya tanya pada Nurin, kau ada tak CD surah-surah suci? Oh ada, jap dalam laci tu, kau pergi buka. Jadi saya pun buka bahagian bawah kenderaan dalam kereta tu. Saya keluarkan ada beberapa CD. Saya ambil, saya putarkan CD bacaan surah-surah suci. Jadi pendengar Ria 897 FM, teman saya dah tahu ada sesuatu yang tak kena. Sedang CD tu, bacaan tu berkumandang dalam kenderaan, dia terus pegang tempat pembesar suara tu. Dia besarkan suara radio dalam kenderaan tanpa dia tanya. Bila saya tanya minta CD surah-surah suci, dia tengok saya semacam, dan dia seolah-olah dapat rasakan dan dia tahu apa yang saya maksudkan. Jadi bila sedang berkumandang bacaan itu, dia dengan sendirinya, tak perlu saya beritahu, dia kuatkan suara. Kemudian dalam masa yang sama, dia turunkan cermin tingkap, keempat-empat cermin tingkap, di 2 di depan, 2 di belakang, sambil memandu. Jadi sedang mandu, saya tak layan dia, dia pun tak layan saya. Dan akhirnya pendengar Misteri Jam 12, katanya di sini, akhirnya kita pun sampai ke destinasi yang disebutkan setelah sejam lebih. Kemudian naik balik tingkap. Teman saya tanya, tadi sebenarnya apa yang kau nampak? Aku cuma ikut saja. Apa yang kau buat? Saya pun ceritakan di tempat duduk belakang apa yang saya nampak dan saya rasakan. Dan kata teman saya, beberapa kali bila dia sedang memandu, saya akan terlelap. Jadi bila saya terlelap, dia memandu, dia dapat rasakan di bahu kanannya seperti ada benda cocok-cocok dengan jari kuku yang panjang. Beberapa kali itu juga dia toleh ke belakang. Agak sukar kalau seseorang duduk betul-betul di belakang tempat pemandu kereta. Dia toleh tapi memang tak nampak sesiapa pun. Itulah pengalaman saya dan juga rakan saya. Terima kasih, kata beliau Hasanah bersama dengan teman beliau iaitu Nurin untuk Misteri Jam 12. Ya, rancangan MJ12 hanya sekadar hiburan. Okey, ini macam-macam kisah saya nak baca ni, tapi itulah ada yang suruh saya jawab panggilan, ada yang suruh tu saya pun okeylah, semalam pun tak sempat saya jawab banyak panggilan. Hari ini saya cuba untuk lebih kurang 20 minit. Silakan kalau boleh jangan cerita terlampau panjang. 20 minit ni saya mungkin nak ambil lebih ramai pemanggil. Dipersilakan 669-11897 berkongsi kisah dalam Misteri Jam 12. Kepada teman-teman yang ada di Bigo Live, saya baru masuk gelanggang sekejap je lah, lepas tu nak kena exit. Kita juga ada ramai yang sedang memantau siaran Misteri Jam 12 melalui Bigo Live. Tapi sekarang kita ke udara bersama dengan pendengar kita. Hello, selamat pagi. Hello, selamat pagi. Hai, siapa tu? Saya Linda. Linda, okey. Ada kisah tentang apa, puan? Silakan. Hello, apa Casey silakan. Ni Casey, saya nak buat personal, boleh tak? Okey, silakan 669-11897 669-11897. Email tadi dah baca ya, yang ini. Sementara saya nantikan panggilan dari anda. Ini datang daripada Muhammad Syazwan Abdul Hamid. Kata beliau, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh.
Saya nak berkongsi satu kisah pernah terjadi pada saya di Kuala Lumpur, dan saya menginap di sebuah hotel. Saya tak perlu sebutlah nama hotel ni. Hotel ini dekat dengan penjara Pudu. Yang sekarang ni dah pun terbengkalai nampaknya, ataupun dah dirobohkan. Apa yang berlaku, saya pernah masuk salah bilik hotel. Pelik kan? Bilik hotel ni menggunakan kad, access card untuk masuk. Tak perlu kunci yang biasa, menggunakan access card. Yang saya hairan, access card untuk masuk ke bilik yang saya ada boleh tap dan boleh termasuk bilik lain, kata Syazwan. Jadi saya pergi ke sana sebenarnya untuk berjumpa dengan beberapa orang rakan lah, untuk berbincang tentang bisnes kolaborasi antara saya di Singapura dan teman-teman saya yang ada di Kuala Lumpur. Jadi setelah saya habis jumpa mereka, waktu tu dah agak malam, sekitar jam 11 lebih malam. Saya pun dah terlampau penat. Saya balik bilik hotel dengan keadaan penat sangat-sangat, kepala saya mabuk. Saya pun pergi bilik, saya tap. Bila tap, pintu terbuka. Saya pun tak fikir panjang, masuk dalam bilik tu, tutup, masukkan kad, aircon menyala, lampu menyala. Terus dekat katil juga saya baring, tak fikir panjang, saya baring dekat katil. Baring sampaikan saya terlelap pada waktu itu. Pendengar Ria 897 FM, saya terbangun daripada tidur saya. Setelah saya rasa mungkin setengah jam 40 minit saya tertidur dekat dalam bilik hotel ni. Saya terbangun sebab saya rasakan dekat katil yang saya baring tu ada orang main lompat-lompat, Casey. Macam ada orang diri di atas katil tu, kemudian dia lompat, membuat saya terbangun. Bila saya bangun, saya dapat rasakan seperti ada orang yang baru bermain lompat-lompat daripada katil bilik hotel saya. Saya jadi tertanya-tanya. Saya bangun, saya tengok sekitaran saya dalam bilik hotel. Kemudian saya pun okeylah, aku dah tidur dah cukup. Mungkin tadi mimpi lah sebab terlampau kepenatan sangat-sangat. Saya pun bangun nak tanggalkan sepatu, baru saya perasan, ni bilik siapa ni? Mana aku punya beg-beg, barang-barang? Saya buka almari, tak ada. Kemudian saya tertanya-tanya lagi, mana barang aku? Akhirnya bila saya keluar daripada bilik hotel tu untuk tengok nombor pintu, saya berada di bilik hotel yang salah, Casey. Bilik hotel saya berada jauh daripada tempat yang saya ada. Saya dengan segera, Casey, angkat beg saya, haversack yang saya bawa keluar tadi. Saya sebelum nak keluar daripada bilik hotel ni, saya sempat toleh ke belakang. Saya ternampak dekat belakang langsir dalam bilik hotel ni ada seperti susuk tubuh manusia berdiri di sebalik langsir bilik hotel, kemudian sedang menjenguk sambil memegang langsir dari jauh. Bila saya ternampak, saya istighfar berkali-kali. Saya keluar, tutup pintu bilik hotel dan saya pegang kunci saya. Tadi aku masuk macam mana? Dengan access card yang sama, saya tap sekali lagi. Bilik hotel tu tak boleh terbuka pintunya. Tap lagi, tak boleh buka. Merah. Macam mana aku masuk tadi? Saya pun terus jalan ke beberapa pintu untuk masuk ke bilik saya. Bila saya tap kad, lampu hijau, saya baru boleh masuk. Dan barulah saya nampak luggage, beg saya. Dan juga itulah bilik hotel saya yang sebenar. Yang menjadi tanda tanya, Casey, bagaimana akses kad saya boleh masuk bilik yang bukan bilik saya? Bila saya sedang tidur, nyenyak tidur kerana kepenatan 30 hingga 40 minit, saya dapat rasakan ada orang bermain lompat-lompat di atas, katanya di sini orang bermain lompat-lompat. Jadi di atas katil, dapat rasakan dia tengah pejam ni, tengah tidur. Saya bangun, rupa-rupanya saya salah bilik, Casey. Untuk pengetahuan Casey, hotel yang dimaksudkan adalah ... Terima kasih dan selamat tengah malam. Okey, terima kasih pada anda yang sedang mendengar sekarang ini. Terima kasih pada rakan-rakan yang ada di Facebook Ria, Facebook DJ Casey. Terima kasih pada siapa lagi? Pada Cram, katanya power lah Casey. Ini di Bigo Live. Kiss, terima kasih Casey. My mom say hi. Haha. Hello pada mak anda. Nana, terima kasih. Nana yang sedang memantau Bigo Live bersama dengan saya Casey di Ria 897 FM. Baik saudara, kita akan teruskan
Siapa lagi sedang Bigo Live sekarang ini? Syafiq. Terima kasih. Telefon saya dah pun berkelap-kelip. Saya jawab panggilan. Silakan 669-11897. Hello, selamat pagi. Hello, Ria. Siapa tu? Ni Lumri ya. Ada pengalaman tentang apa? Silakan. Silakan. Ini pengalaman waktu saya masih muda lagi lah. Tapi sekarang saya dah berumur sedikit. Sekarang dulu muda tu usia berapa? Usia saya sebelum masuk NS 20 lebih 21, 22. Waktu tu memang saya budak motor, sampai malam. Tapi ini apabila dah lama-lama tu satu hari tu sebelum saya nak masuk NS, dengan tiba-tiba saya balik pukul 2 pagi lah, 1 lebih. Jadi waktu saya nak tidur tu dekat kursi panjang tu kan, dalam bilik, saya ada perasaan macam ada orang masuk tembus daripada pintu. Dia berpuncut, tapi lepas tu dia duduk sebelah saya. Dia perempuan, dia ambil air, dia rap badan saya semua. Jadi saya fikir, siapa ni kan? Tapi saya terpekik lah. Waktu tu abang saya pun masih ada, dan mak saya pun masih ada. 3 orang aja dengan kakak saya. Tapi lepas tu mereka keluar, masuk bilik saya. Dia cakap, kenapa? Saya cakap, saya nampak ada orang perempuan tua duduk sebelah saya. Tadi abang saya tanya, asal kau mandi, kau tak lap badan kau? Saya cakap, ni bukan saya tak lap. Saya cakap, ini dia yang lap badan saya. Saya cakap, ini esok saya nak pergi CMPB ni. Nak enlisted NS lah. Jadi saya cakap, abang saya cakap, pergi lap badan kau. Cakap, ni kenapa ya? Saya pun terfikir jugalah, sama ada ini siapa ni kan. Saya cakap, okeylah, tak apa, saya mandi balik. Saya cakap, dah, kau baca apa yang kau tahu, lepas tu kau tidur. Habis lepas sebelum subuh, orang tu datang lagi. Dia tembus betul-betul dekat tembok tu. Dia tembus betul-betul dekat tembok saya. Dia berdiri depan saya. Orang dia hitam sekali. Lepas tu dia hilang. Terus besoknya saya enlisted NS. Tak sampai 1 minggu sebelum saya POP, ada perempuan ni datang lagi, betul-betul depan saya punya katil, tenungkan saya. Jadi saya fikir, apa salah orang perempuan ni datang sini lagi kan? Tapi korporal saya tu memang alhamdulillah lah, ada orangnya pun pandai juga. Jadi saya cakap, Din, Ri, ini orang kalau hitam selalunya orang bunian. Kau jangan layan, kau jangan apa. Memang saya tak layan, saya cakap. Saya tak layan, saya cuma tengokkan. Okey, dah, sudah. Tak tahu dia minta nenek dia apa barang. Lepas tu dia suruh letak dekat bawah katil saya. Selepas saya letak katil saya tu, rusanya kawan saya pula kena. Waktu tu saya section 4. Belakang tu hutan lah, ada pokok pokok buluh. Dia cakap, alamak, aku nampak ada orang turun lah daripada tingkat 4. Saya cakap, betul. Orang dia macam mana? Rambut panjang, hitam. Saya cakap, ya ke? Okeylah Zul, inilah, kau jumpa Korporal Najib, kau mintalah apa yang ada. Pasal ini pun saya dah kena, saya cakap. Korporal Najib saya pula, dia dengar orang baris dekat Parade Square. Waktu dia keluar tu, dia tengok, semua kubur Jepun. Itu dekat Amukui Camp. Ini ternyata benar. Jadi saya cakap, Jeb, apa ni semua? Dia cakap, tak apa, nanti aku mintakan nenek aku air. Dia cakap, dia kasih semua orang air. Tapi apabila saya tukar section 3, saya GPM di sana lah. Jadi terpaksa saya ikut corporal kan, tidur dengan corporal. Jadi section 4 ni tak boleh tidur. Dia cakap ada orang bergendang, main muzik dekat dalam toilet. Dia cakap, betul tak betul? Dia cakap,
Tapi sarjan saya tu sarjan India, tapi dia tahu memang saya ni berani. Dia cakap, Din, kau pergi tidur balik kat section 4, tengok ada tak. Saya cakap, malam 3 malam saya tidur, tak ada apa-apa. Saya cakap, tak ada bunyi orang gaduh, tak ada orang bunyi orang bergendang ke, tak ada. Saya cakap, betul. Saya cakap, betul. Okey, kau balik section 3. Waktu saya balik section 3 tu, alhamdulillah lah, pasal corporal saya dah bawa air semua kan. Dia azankan satu bilik ke satu bilik, dah tak tahu apa dia bawa air tu kan. Dia bawa ibu garam. Dia bawa air, dia spray. Dia cakap, dah sudah, lupakan ni semua. Selepas saya kena, section 5 pula kena atas saya. Saya section 4 Bravo, section 5, section 6 pun kena. Dia cakap, don't dalih. Terus Corporal Najib sedang tolonglah semua ni semua. Dia dah tolong semua. Yang tersampuk cuma kawan saya je satu, Zul. Dia je yang tersampuk. Yang saya yang nak harapkan, nak tengok lah kan, kalau betul sampuk lah saya cakap kan. Tapi oleh kerana kapur Najib cakap, Din, kau ni adalah, kau pun boleh lah, kau jangan takut. Barangkali orang lain, kali betul-betul kawan saya yang kena, saya tak kena. Dia terus post out. Dia post out, dia pergi service side. Tapi kita tetap infantry lah, all the while lah. 2 years we all together lah. Zul kena, Idua kena. Zul lari lompat tempat Idua pun nampak juga dekat apa kita punya SOC punya tempat lari. Cakap, Din, aku nampak gini. Okey, di malam kita ngintip lah. Kita tak tidur kan, pasal besok Saturday kita half day, lepas tu kita balik. Tak apa, kita jangan tidur, try kita tengok apa yang kita nampak. Tak nampak juga KJ. Dia cakap, barangkali diorang lemah semangat aje lah yang kena. Yang tak lemah semangat barang kita tak kena. Cakap, okey lah, terima kasih lah. Lepas tu saya betul-betul lah jadi berani. Orang guard ke apa, memang kawan saya pun, Mamuk pun pernah kena. Orang main lompat-lompat dekat gate, dia tembak. Dia keluarkan satu das. Semua CO semua turun. Dekat there's a woman jumping up and down dekat fence. Cakap, dia yang tembak. Itu yang Amokri Camp. Itu pengalaman saya dekat Amokri Camp dengan dekat rumah saya. Tapi benda ni ikut saya sampai ke Amokri Camp. Tapi dia cakap, ini semua orang bunian. Jangan tanya nama dia. Jangan, kalau macam dia nak kenal, dia nak kasih barang, jangan ambil. Pasal kawan saya tu orang Bugis, dia pandai. Jadi dia cakap jangan ambil, biarkan aja. Jadi saya cakap, alamak. Saya cakap, okey lah, saya tak ambil lah. Saya cakap, saya takkan ambil lah. Tapi saya tak tahu kawan-kawan saya ambil ke tidak, saya tak tahu. Terus dua orang lah. Satu budak Cina kena sampuk, yang satu budak Melayu lah. Zul pun post out. Semua pergi service side. We all aja lah. The rest of us all the way lah. For 2 years kita dekat Amokri lah. Even there's a few times my sergeant pun tinggal dengan kita orang sama-sama, my OC. Semua tidur sama-sama, nak tengok lah betul tak betul. Dan my Encik Eng, semua sama-sama tidur. Satu section 3, satu section 2, satu section 1 tidur. Tak jumpa. Dia cakap, kalau dengar apa-apa, just ignore. Okay, wake us up. Dia cakap okey lah, that's all lah. Cakap, we try. Tapi memang betul, satu orang tu memang lah, kita dulu nakal kan. Ini saya cakap terus terang lah. Kita orang kan, yelah tingkat 5, diorang suka isak-isak badan. Benda tu turun bang. Dengan baju putih, kepala turun dulu. Semua berterabur. Tapi tu tingkat 5. Tingkat 4 dah tak ada apa-apa lah, pasal kawan saya dah jaga. Dah adang ke apa, saya tak tahulah. Itulah pengalaman saya lah satu. Banyak, betul-betul saya banyak pengalaman. Saya memang nakal kecil tu. Tapi sekarang tak ada lah. Sekarang pukul 2-3 pagi kalau saya nak dalam pun tak apa.
Dia berani lah Berani jugalah. Tapi kadang kalau hari takut pun takut juga bang. Bukan kita nak lari, kadang lutut kita sendiri nak lari. Terima kasih ya. Okey, sama-sama. Selamat pagi. Itu dia kisah Selamat pagi, terima kasih. berlaku ketika menjalani perkhidmatan negara, saudara. Misteri Jam 12. Okey, itu dia kisah perkhidmatan negara yang mempunyai pengalaman yang begitu mendalam sekali. Ya, begitu berluas sekali, saudara. Baik, saya akan terus berkongsi kisah dalam rancangan MG12. Mungkin pemanggil kita seterusnya boleh kita jawab panggilan. Kalau ada sempat waktu, saya akan baca kisah, satu lagi kisah. Tapi sebelum tu, ya, pengalaman yang ada yang kata di sini di Bigo kata, wow, kisah Bigo Live kisah abang tadi tu menarik sangat-sangat, dan minat dengan kisah abang cerita tadi. Ramai di Bigo Live memberikan thumbs up pada kisah, walaupun panjang tapi mereka suka teman-teman dekat Bigo ya. Wow, ramai yang thumbs up, ada beri heart, ada beri abang tu cake diamond, pancake, burger, macam-macam, french fries. Bagus. Baik, terima kasih kepada kawan-kawan yang ada di Bigo yang menyokong karya seni yang asli, saudara. Okey, yang ini saya akan baca satu kisah, kemudian saya akan jawab panggilan kalau sempat. Baik, saudara pendengar Ria 897 FM, kita akan mulakan dalam Misteri Jam 12. Ini datang daripada Puan Salma. Beliau menceritakan beliau pernah mana ni ID dia. Dalam rumah beliau pernah dia ternampak ada perempuan yang menakutkan. Apabila beliau seorang diri dalam rumah, anaknya tidak balik, mungkin keluar ataupun tidur rumah makcik, tidur rumah nenek. Kau main lampu, Mambang. Tak apalah. Jadi pendengar Ria 897 FM, apa yang terjadi, kata Puan Salma, bila dia berada dalam rumah, apabila keluarganya tidak ada dalam rumah, dia akan terasa seperti dalam rumahnya ada orang. Pernah beberapa kali. Okey, kita kembali pada kisah Puan Salma. Kalau anda berada di Bigo, anda boleh lihat apa yang berlaku di konti tadi. Mungkin lampu tak tukar lah, maklumlah Mediacorp nak pindah kan. Jadi Puan Salma menceritakan apa yang terjadi pada dirinya. Bila dia dalam rumah seorang diri, dia akan ditemani oleh seorang perempuan. Katanya di sini perempuan ni akan muncul kisi pada waktu malam selepas azan maghrib. Kadang-kadang saya akan rasa meremang, kadang-kadang saya akan rasa dia datanglah. Jadi bila anak tak ada, anak lelaki saya tak ada di rumah, saya ni adalah seorang ibu tunggal, kematian suami. Dan kalau selepas waktu maghrib, selepas saya solat maghrib tu, nanti saya dapat rasakanlah kehadiran makhluk ini, seorang perempuan yang akan datang ke rumah saya. Saya tak pasti dari mana dan kenapa saya menjadi mungkin pilihan kata Puan Salma. Bila dia datang, ada tanda-tanda. Antaranya tanda-tanda dia datang selalunya selepas maghrib. Yang kedua ni, tanda-tanda yang dia datang, rumah saya akan rasa bahang. Beberapa bahagian rumah lah, bukan satu rumah. Kalau dekat ruang tamu tu ada kipas, nanti saya masuk dekat bilik, bahagian tertentu bilik tu akan rasa bahangnya di dalam rumah. Dan pada mulanya saya ingatkan mungkin tak ada apa-apalah, mungkin ini sekadar gangguan sekali-sekala yang datang tu dia akan keluar. Tapi saya dapati setiap kali anak bujang saya tak ada rumah, dia akan muncul. Dan ini membuat saya takut, Casey. Ada kalanya saya ni sedang dekat dalam tandas, di tandas dapur lah, tengah nak ambil wuduk, nanti dia akan bermain dengan lampu tandas saya. Berkelap-kelip lampu tandas. Mula-mula ingatkan lampu rosak, suruh anak bujang lah tukarkan. Anak bujang dah tukar lampu. Kemudian nanti beberapa hari anak bujang saya tidur rumah nenek, rumah makciknya. Nanti lampu di bahagian tandas dapur tu akan berkelap-kelip beberapa kali. Dan kalau saya solat ni pada waktu maghrib,
bila dia datang ataupun solat isyak bila dia datang, nanti waktu saya sedang nak duduk antara dua sujud, saya rasakan macam ada orang tolak dari belakang beberapa kali. Itulah antara perkara yang berlaku dalam rumah. Paling dekat saya pernah nampak apabila saya sedang baring dekat atas katil. Di atas katil tu saya sedang pegang Al-Quran, sambil tu saya baca-baca sebelum tidur. Apa yang berlaku paling dekat dia datang dengan saya apabila saya terperasan di katil saya yang sama. Saya ni tidur di katil king size, bukan queen tapi king size yang lebih kecil sedikit. Saya rasakan tengah baca Al-Quran ni, tiba-tiba sebelah saya rasa macam ada orang baring. Saya tuli, dia sedang tengok muka saya sambil senyum kisi, menunjukkan senyuman yang sinis. Saya terus pegang Al-Quran, saya terus membaca untuk tenangkan jiwa, dan saya langsung dengan bangga beliau katakan langsung tidak terpekik kerana ternampak susuk tubuh yang menakutkan itu. Saya tak pasti dari mana wanita dia datang, tetapi setiap kali anak tak ada, dia datang. Dan dia juga mengatakan dia usianya adalah sekian-sekian, padahal usianya jauh lebih dari apa yang dia kata je ni, jauh daripada usia sebenarnya. Terima kasih. Itulah kisah pengalaman yang diceritakan oleh Puan Salma untuk Misteri Jam 12. Baik saudara, masa tidak mengizinkan, saya harus undurkan diri. Tapi seperti yang saya janjikan, saya dapat jawab satu lagi pemanggil di 669-11897. 669-11897. Dipersilakan. Hello, selamat pagi. Ya. Hello, siapa tu? Saya Aidil. Siapa ni? Aidil. Aidil, ada kisah tentang apa Aidil? Silakan. Saya nak sama Aidil, saya kacau di Hougang. Silakan. Jadi saya balik rumah, baru balik kerja. Saya tinggal di blok 54. Naik tangga sekali, nampak perempuan wanita yang mendidik tangga. Teruskan. Nampak tangga dan nak naik atas tangga pun dah takut lift dah rosak. Naik tangga sekali, saya nak buat azan. Si perempuan tu tak hilang enggak. Saya lari, call pakcik saya tengok pun tak ada. Jadi pakcik saya dah sampai air, dia hilang sendiri. Terima kasih ya. Sama. Okey saudara, saya undurkan diri. Memang banyak lagi kisah ni. Nampak di tangan saya ada cetak ni, tapi masa tidak mengizinkan. Ini siapa lagi? Ada kisah dari Nur. Dah baca dari Nur. Ada kisah dari Kota Masai JB pun tak sempat nak baca. Mungkin hari Isnin lah kalau ada kesempatan. Terima kasih pada anda yang sedang mendengar rancangan MJ12, yang sedang live bersama dengan saya di Bigo. Saya akan undurkan diri. Jumpa anda minggu depan dalam Misteri Jam 12. Terima kasih pada teman-teman yang ada di Facebook Ria 897 FM dan juga Facebook DJ KC.